Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang pertama dalam surah Al-Isra yang bermaksud Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan Al-Fadil Tuan Pengerusi Surau Ad-Diniyah yang juga pengurusi Pusat Tahfiz Ad-Diniyah bersama seluruh jawatankuasa pengurusan dan juga pengimarahan rumah Allah Subhanahu wa taala ini dan juga Pusat Tahfiz yang diberkati oleh Allah Taala ini. Yang saya muliakan Al-Fadil Tuan Imam yang telah pun sebentar tadi memimpin para jemaah sekalian kita semua dalam sama-sama kita mempersembahkan setinggi-tinggi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita menyempurnakan kefadilan solat maghrib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima penyerahan diri kita dengan sebaik-baik penerimaan insya-Allah taala. Juga para jemaah muslimin dan muslimat termasuk anak tahfiz yang mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sihat wal afiah insya-Allah taala. Yang diharapkan dengan itu akan menambah baikkan lagi kesungguhan dan juga iltizam para jemaah sekian untuk sama-sama mengukuhkan keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia berkemuncak dalam keadaan yang paling baik pada saat kita semua dijemput kembali kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur sebesar-besar syukur sama-sama kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengekalkan kepada kita iman. Dengan itu dapat kita menikmati kemanisan iman dan juga Islam sebagai manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala atas sebab kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman yang ada ini kekal bersama kita sampai ke saat kita dijemput kembali kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Taala kita berada saat ini pada hari yang ke-29 bulan Rejab
bagi tahun 1444 Hijrah. Hari ke-29 bermula maghrib tadilah. Sebelum tu hari ke-28. Semalam kita meraihkan ulang tahun peristiwa agung Isra' wal Mi'raj. Para jemaah muslimin dan muslimat tetamu Allah Subhanahu wa taala sekalian, Isra' wal Mi'raj itu berlangsung pada tahun yang terakhir sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Setahun sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah maka berlaku peristiwa Isra' wal Mi'raj. Iaitu pada ketika Nabi SAW berusia 52 tahun. Bermaksud para jemaah sekalian, kita hari ini berada pada ulang tahun peristiwa agung Isra' wal Mi'raj itu untuk tahun yang ke-1445. Dah lama dah para jemaah sekalian peristiwa agung ini berlaku dengan suatu perancangan yang cukup sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kita suatu penafsiran tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah beritahu kita tentang Dia yang maha segala-galanya. Maka dengan itu para jemaah sekalian, pada hari sekian kita saban tahun mengungkapkan bagaimana kita menikmati rasa kehebatan Allah Subhanahu wa taala menerusi bagaimana kita memperkisahkan Isra' wal Mi'raj itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan cara itu akan menambah baikkan lagi iman kita kepadanya, dan dalam masa yang sama kita berupaya mengukuhkan takwa kita insya-Allah. Para jemaah muslimin dan muslimat tetamu Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi malam ini insya-Allah taala kita berbicara dalam masa yang ada ini untuk kita mengungkapkan beberapa perkara yang berkait dengan Isra' wal Mi'raj. Anak-anak, malam ni kitab kita tak payah buka lah. Kitab Taubat dan liku-likunya. Kita bicara soal Isra' wal Mi'raj. Boleh InsyaAllah. Kan ada kitab Isra' Mi'raj? Ada? Lagi bagus. Tapi Ustaz tak mengajar kitab lah. Kita umum malam ni berbincang tentang Isra' wal Mi'raj. Kita ambil beberapa pengajaran untuk kita sama-sama perhalusi tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan kepada kita melalui peristiwa agung berkenaan. Para jemaah muslimin dan muslimat termasuk anak tahfiz sekalian, di antara perkara besar yang para ulama rumuskan melalui peristiwa Isra' wal Mi'raj itu ialah bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak menyampaikan mesej kepada kita berkenaan dengan Dia yang maha agung, Dia yang maha segala-galanya. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di situ pada jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memulakan satu kalimah subhana, maha suci Allah. Bermaksud bahawa Allah Subhanahu wa taala itu berada pada satu tahap yang jauh lebih daripada jangkauan akal kita dalam menyatakan keagungan yang ada padanya. Maka dibawa satu kisah bagaimana Dia memperjalankan asra bi abdihi, memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW itu lailan, pada satu malam. Mana Allah beritahu dalam keagungan Dia itu, Dia boleh buat perkara yang luar biasa. Membawa Nabi Muhammad SAW pada zaman yang serba dhaif itu bergerak dalam satu tempoh yang sangat singkat. Daripada Makkah ke Baitul Maqdis, yang pada zaman itu tuan-tuan perempuan pada jemaah sekalian makan masa yang panjang. Kalau kita baca beberapa catatan para ulama menyatakan bahawa perjalanan paling singkat makan masa sebulan. Mekah ke Baitul Maqdis, pergi saja, belum kira balik lagi. Singgah R&R semua belum kira lagi tu. Itu perjalanan langsung terus Mekah ke Baitul Maqdis, dalam jarak yang jauh, makan masa yang panjang. Itu cerita di darat. Belum lagi naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima kefarduan solat. Maka para jemaah sekalian, Allah Taala beritahu yang semua-semua itu berlaku lailan, pada satu malam. Pada jemaah sekalian, malam yang disebutkan itu ialah malam bermulanya tidur manusia. Kalau kita malam pada jemaah sekalian, sekarang lah, masuk maghrib malam. Bila malam berakhir, besok syuruk, kuat matahari habis. Itulah malam. Tapi malam yang disebutkan di sini bermaksud malam waktu tidur. Bermula waktu tidur itu bermulanya malam, dan berakhirnya malam bermulanya waktu bangun tidur. Berapa lama tidurnya, itulah tempohnya para jemaah sekalian. Lailan yang dimaksudkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berlakunya Isra Mi'raj dalam tempoh berkenaan.
Adakah sepenuhnya? Wallahu ta'ala wa'alam. Tapi dalam tempoh itulah berlakunya perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu pun dah cukup. Allah Ta'ala nak beritahu kita tentang kehebatan dia, keluar biasaan yang dia ada untuk membuktikan dia ni Tuhan kita. Maka para jemaah sekalian, perkara inilah yang para ulama mengatakan bahawa satu bukti kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada kita dalam kita ini mengukuhkan iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa dia Tuhan kita. Maka para jemaah sekalian, dengan sebab itu dalam konteks ini para ulama menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala melalui Isra wal Mi'raj ini nak menyampaikan mesej kepada kita tentang dia Tuhan kita yang maha segala-galanya, yang luar biasa hebat, dan dalam masa yang sama untuk kita sebagai manusia ini merasakan kehinaan diri kita, kerdil kita, tak mampu kita, bukan tak mampu nak buat apa yang Allah buat, tak mampu nak fikir para jemaah sekalian. Sebab itu dalam beberapa catatan yang tuan-tuan perempuan boleh baca, ulama mencatatkan bahawa di antaranya orang-orang Mekah pada masa itu yang diketuai oleh Abu Lahab tercabar. Nabi SAW cerita, panggil mereka untuk beritahu bahawa baginda naik ke langit. Baginda bergerak daripada Makkah ke Baitul Maqdis pertama, naik ke langit kedua, balik semula ke Mekah ketiga dalam masa satu malam. Jadi tercabarnya Abu Lahab pada jemaah sekalian, dia mencabar Nabi SAW. Kalau betul Muhammad, kamu boleh buat macam tu, cuba tunjuklah. Buktikan dengan akal yang dia ada. Tak Abu Lahab tadi, buktikan Muhammad. Betul ke kamu naik ke langit satu malam? Sekarang cuba angkat kaki kamu sebelah. Nabi berdiri dengan 12 kaki lah. Kita nombor 12 kaki berdiri pada jemaah sekalian. Angkat sebelah. Angkat sebelah pada jemaah sekalian, apa berlaku? Nabi tak stabil. Goyang-goyang lah kaki angkat sebelah. Sekarang Muhammad angkat dua belah. Tuan-tuan perempuan sekalian, apa berlaku? Nabi jatuh. Sebab dia angkat kaki dua belah. Tuan-tuan perempuan jemaah sekalian, mana boleh angkat dua belah kaki? Naik berapa? Setengah kot dah tumbang dah. Kita dua kaki. Begitu. Bukan ada tongkat apa pun yang boleh menampung berat badan untuk akhirnya jatuh. Kata Abu Lahab, tengok anak saudara aku macam ni punya sembang. Macam tu ayat dia lebih kurang pada jemaah sekalian. Cerita naik ke langit konon, sekarang angkat kaki sikit pun dah jatuh dah. Macam mana nak naik ke langit? Nak cerita jumpa dengan Allah Ta'ala sebagainya, ni semua pembohongan. Pembohongan untuk mengamburi mata kita, nak beritahu dia ni hebat dan sebagainya. Pada jemaah sekalian, itu kata ulama bahawa Allah Subhanahu wa taala membawakan Isra Mi'raj untuk mencabar minda manusia. Manusia tak boleh fikir dengan akal manusia bahawa ianya boleh berlaku sedemikian keadaan. Maka di situlah para ulama menyatakan bahawa peristiwa Isra Mi'raj ini membawa nilai iman kepada kita. Justru iman dia tak boleh ukur dengan akal. Kalau iman menjadikan ianya iman dengan akal, kita pun tak beriman, tuan sekalian. Sebab apa? Iman mana boleh ukur dengan akal. Gitu. Sebab itu ukuran kepada iman kembali kepada kisah bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menerima khabar Nabi SAW Isra wal Mi'raj. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, aku beriman dengan Muhammad. Percaya. Lebih lagi pun aku percaya bahawa itu benar, memang benar berlaku sungguh, bahawa baginda memang bergerak daripada Makkah ke Baitul Maqdis dan naik ke Sidratul Muntaha, balik semula ke Makkah Al-Mukarramah. Pada jemaah sekalian, bermaksud bahawa iman itu sesuatu yang di luar daripada kotak pemikiran manusia untuk kita meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya pada jemaah sekalian. Dan saya terbaca satu catatan sains pada jemaah sekalian dalam menyatakan soal keluarbiasaan Isra Mi'raj ini. Ada saintis buat kajian. Tuan-tuan, perempuan, jemaah sekalian, kita dalam menyatakan iman, kita tak perlu bersandar pada pendapat sains. Tapi saya nak bawa ni bahawa sains pun cuba nak kaji, nak cerita kagumnya mereka Isra Mi'raj dengan bersandarkan bukti yang mereka boleh kemukakan. Memang luar biasa, kata mereka. Apa dia? Antaranya kajian yang dibawa pada jemaah sekalian ialah mereka merujuk kepada pendapat sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak salah namanya Ummu Hani pada jemaah sekalian, yang menyatakan bahawa Nabi SAW bergerak malam itu daripada Makkah, daripada Perbaringan pergi ke Baitul Maqdis, naik ke Sidratul Muntaha, balik semula ke Perbaringan dalam tempoh yang sangat singkat.
Dan saintis buat kajian berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ummu Hani, menyatakan bahawa waktu Nabi balik semula sampai ke Mekah, ke pebaringan itu, selimut Nabi SAW masih terasa lagi haba badan Nabi. Kita selimut kan waktu malam, tuan-tuan perempuan, selimut tu berfungsi untuk menyerap haba badan, nak bagi panas. Tambah di tanah Arab, malam dia sejuk, siang dia panas melampau, malam dia sejuk lain macam. Jadi bila selimut dia akan serap haba badan untuk jadi panas. Bila bangkit daripada tidur, selimut tu dia diletak di luar daripada badan kita lah, maksudnya begitu. Selimut tu akan rasa panas sebab ada haba badan. Kemudian dia akan beransur sejuk, normal semula lah. Jadi sains buat kajian kat situ. Kata mereka bahawa selimut itu akan kembali kepada suhu normal dalam masa kurang lebih 15 minit. Dia hilanglah panas dia akan sejuk balik lepas 15 minit. Maka kata saintis, berdasarkan tadi pendapat Ummu Hani itu, mengatakan bahawa waktu Nabi SAW balik semula ke Makkah, ke pebaringan, selimut itu di hujung-hujung dah rasa panas dia, dan nak habis dah, dan nak sejuk dah. Maka mereka merumuskan bahawa Nabi SAW bergerak daripada Makkah ke Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, balik semula ke Makkah dalam masa tak lebih daripada 15 minit. Macam mana nak percaya? Ini mencabar minda ni. Maka iman jangan ukur dengan minda. Kalau minda memang jam lah kita. Mau tak pening kepala tuan sekian, 15 minit. Kalau saya mesti bila air tuan sekian setengah jam. Nak bersiap, nak gosok gigi, nak mandi, belum lagi lap badan dan sebagainya, nak pakai jubah, mau setengah jam. Itu baru persiapan, belum keluar rumah lagi. Ini bergerak ke sana ke sini. Tuan bayangkan lah, yang antaranya lah Nabi SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat kepuasan solat yang kita solat sekarang 5 waktu sehari semalam tu, bermula dengan 50 waktu, turun mana berulang alik berjumpa dengan Allah Ta'ala untuk mohon diskaun sampai akhirnya jadi 5 waktu, 9 kali jumpa Allah Ta'ala. Pun berapa lama dah masanya. Maka itu kalau kita ukur dengan akal kita, tak logik. Mana masa 15 minit itu pada jemaah sekalian? Maka itulah kata para ulama, cerita Isra Mi'raj, Allah nak beritahu keluarbiasaan yang dia itu Tuhan. Cukuplah untuk menyatakan bagi kita orang beriman, Allah itu maha suci, maha hebat, maha agung, maha segala-galanya. Luar biasanya, luar biasa yang kita nak gambarkan pun tak boleh. Kalau gambarkan kita akan jadi rosak iman kita, sebab kita cuba nak mengukur dengan akal kita yang sangat dangkal. Jadi para jemaah muslimin muslimat tamu Allah Ta'ala sekian, sebab itu para ulama mengatakan bahawa kita bukan nak bercakap soal keluarbiasaan Allah Ta'ala yang memang dah luar biasa. Kita nak mengungkap daripada Isra Mi'raj beberapa perkara yang kena kepada kita, yang kembali kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertama kata para ulama, para jemaah sekian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui Isra Mi'raj itu nak membawakan kepada kita satu mesej bahawa kita yang beriman kepada Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala nak daripada kita satu proses yang namanya ialah memanusiakan manusia. Itu yang paling besar. Daripada Allah Ta'ala untuk kita, yang kita pula terima kisah Isra Mi'raj untuk apa? Kita memanusiakan kita yang memang dah manusia ni. Apa maksudnya para jemaah sekalian? Kata para ulama, bahawasanya dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan kita meyakini keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita meletakkan diri kita sebagai manusia, makhluk Allah Ta'ala, sebagai satu ciptaan yang sangat hina, sangat lemah, sangat kerdil di hadapan Allah Ta'ala yang maha segala-galanya. Itu proses memanusiakan manusia. Maka Isra Mi'raj itu kemuncak untuk manusia rasa dia manusia, dia rasa hina. Sebab apa? Waktu lain mereka mungkin tak dapat nak fikir kehinaan diri, sebab tak bertembung dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekadar melihat ciptaan Allah Ta'ala mungkin tak sampai rasa hina diri itu, walaupun boleh melihat bagaimana Allah mencipta segala-galanya, bumi kita, langit dan sebagainya, siang malam yang bertukar setiap hari, apalagi para jemaah sekalian, macam-macam Allah buktikan kepada kita tentang dia yang luar biasa. Tapi orang tak beriman, dia tak beriman juga.
ataupun yang beriman tapi tak rasa dia ni hina daripada Allah Ta'ala, tak rasa juga. Maka Allah Ta'ala bawakan kepada kita bagaimana Isra' Mi'raj tadi pada jemaah sekalian untuk membuktikan bahawa Allah itu Maha Agung. Akhirnya untuk kita nyatakan bahawa kita ni sangat-sangat hina di hadapan Allah yang Maha Agung, sampai nak fikir pun tak boleh tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu para jemaah muslimin dan muslimat, terutama Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekian. Maka dengan cara itu, kata para ulama, dikala manusia diharapkan dapat memanusiakan manusia daripada peristiwa Isra' Mi'raj, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memfardukan kepada Nabi SAW nak sampaikan kepada kita satu kefarduan yang namanya solat. Dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, Allah beri solat kepada kita. Maka berbalik kepada tadi proses memanusiakan manusia, bahawa solat itu merupakan proses untuk memanusiakan manusia. Manusia yang sedar diri dia manusia, maka pembuktian dia sedar, dia solat. Boleh faham sekali tu? Maknanya manusia sebenar, kata para ulama, ialah manusia yang solat. Itulah manusia yang berjaya memanusiakan diri dia sebagai manusia. Habis yang tak solat? Yang tak solat, manusia yang bukan manusia. Siapa dia? Superman? Ultraman? Entah. Binatang, kucing dan sebagainya? Entah. Wallahu ta'ala wa'alam. Dia bukan orang, dia bukan manusia. Tapi biasa kita bercakap soal bagaimana manusia tak solat, dia rasa dia besar lah. Dia rasa dia hebat. Kalau dia rasa dia ni, dia akan solat. Lebih rendah daripada manusia, dia akan solat. Tapi kalau dia rasa dia hebat, dia agung, dia ego dan sebagainya, dia tak akan solat. Bermaksud para jemaah sekalian, manusia yang tak solat, asalnya itu ialah manusia yang bukan manusia. Maka manusia berkenan tak layak untuk akhirnya balik kepada pencipta dia, balik kepada Allah SWT. Tak layak untuk bertemu dengan Allah di akhirat besok. Maka tempat baginya ialah dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'udzubillah. Di situ para jemaah sekalian, daripada peristiwa Isra' Mi'raj tadi, bahawa solat itu Allah berikan kepada kita sebagai satu bentuk kita ini menyatakan kita sebagai manusia di hadapan Allah Ta'ala, pencipta kita. Sebab itu para jemaah sekalian, dalam Isra' Mi'raj diangkat kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendapat kefarduan solat dengan diinterap ataupun dinasihatkan oleh Nabi Musa alaihissalam beberapa kali sebagai satu peristiwa besar kat situ, yang sangat besar. Daripada 50 waktu kurang kepada 45 sampai akhirnya tinggal 5. Betapa cerita ini membawakan pengertian besar kepada kita pentingnya solat. Dan bersungguhnya Nabi SAW berjumpa dengan Allah Ta'ala untuk membolehkan solat itu yang 50 asalnya jadi 5 supaya kita semua dapat solat. Itu kita cerita dia. Betapa pentingnya para jemaah sekalian solat berkenaan. Sebab itu kalau kita kembali pada apa yang saya sebutkan tadi, dengan keadaan Nabi SAW susah payah bertemu dengan Allah Ta'ala, buat tebal muka lah bahasa kita, minta supaya dikurangkan solat daripada 50 jadi 5, tiba-tiba dapat ke manusia yang tak reti nilai diri manusia ini, mereka tak solat. Pada jemaah sekalian, mereka, kita nak sebut apa pun tak reti lah jemaah sekalian, bukan orang lagi lah. Kalau itu pun mereka tak tahu nak menghargai hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam maksud Isra' Mi'raj tadi. Maka begitu pada jemaah muslimin muslimat tamu Allah Ta'ala sekian, ulama menguraikan bahawasanya dengan sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui Isra' Mi'raj tadi menunjukkan kepada kita proses bagaimana untuk kita sempurnakan solat agar kita benar-benar jadi manusia di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menerusi apa yang Allah tetapkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memulakan Isra' wal Mi'raj. Pasal apa? Kemuncaknya dapat solat. Maka ulama kata pada jemaah sekalian, bermulanya proses Nabi nak dapat kefarduan solat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibersihkan diri dia dulu. Dibelah dada, dibersihkan jantung ataupun hati kalbu itu dengan air Zam-Zam. Dah bersih, settlekan semua tu, baru memula perjalanan Isra', kemudian Mi'raj, naik ke langit, baru balik semula.
Bahawasanya para jemaah sekalian, ulama menyatakan di situ bahawa manusia yang pertama tadi dah faham diri dia sebagai manusia di hadapan Allah SWT yang Maha Agung. Nak bagi sempurna hubungan dia dengan Allah Ta'ala tadi, ia bermula dengan hati yang bersih. Nabi yang diperlakukan demikian, tapi pengajaran kepada kita bahawa nak bagi sempurna solat, hubungan dengan Allah SWT, dia bermula bukan dengan pelakon solat itu semata-mata, tapi bermula dengan persiapan hati untuk dibawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu para jemaah muslimin-muslimat sekalian, dalam soalan solat kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ia perlu bermula dengan hati kita yang hina, yang rendah, nak kita bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha segala-galanya. Sebab itu tuan-tuan puan-puan para jemaah sekalian, untuk solat kita kena buang segala rasa diri kita sebagai manusia yang kadang-kadang ada perkara-perkara besar yang lain yang boleh membataskan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Buang segala ego, buang segala perasaan, buang ujubnya, buang riaknya, buang takaburnya, buang segala pangkat darjat dan sebagainya. Tinggalkan sewaktu kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara manusia beriman kepada Allah SWT dalam membina hubungan dengan Allah Ta'ala melalui ibadah yang namanya solat. Lepas tu Nabi SAW menyebut pada jemaah sekalian, as-salatu aimaduddin, solat tiang agama. Islam tertegak dengan solat. Yang macam mana? Solat yang sebenar yang dilakukan dengan hati yang benar-benar bulat, benar-benar membentuk nilai manusia di hadapan Allah SWT. As-salatu aimaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang dirikan solat yang sebegitu, dia telah pun mendirikan agama dia. Islam dia sebenar, tertegak dengan cara tersebut. Wa man tarakaha, siapa yang tinggalkan solat yang sebegitu, faqad hadamaddin, maka dia telah pun meruntuhkan agama dia sendiri. Maka pada jemaah sekian, kita faham dari situ bahawasanya nilai solat itulah nilai yang Allah Ta'ala beritahu pada kita tentang sebesar-besar pengertian kemanusiaan manusia yang kita ini perlu nyatakan pada setiap masa di hadapan Allah sebagai Tuhan kita. Bukan perkara yang bermusim. Tuan-tuan, puan-puan pada jemaah sekalian, maaf sebut, dalam hal inilah kita seringkali bermuhasabah. Solat kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala terlakukan dalam keadaan yang terbaik pada sepanjang masa. Dia bukan bermusim. Maaf sebut tuan-tuan, puan-puan pada jemaah sekalian, mereka yang jahil, yang tak faham apa yang kita bincang, sama ada sekarang ataupun dalam masa yang lain, mereka nampak bahawa solat itu mereka nak sempurnakan cuma pada ketika yang mereka rasa sesuai. Contohnya pada jemaah sekalian, bila muncul Ramadan Al-Mubarak Al-Karim, lagi sebulan. Maaf sebut, waktu itulah ramai yang cuba nak tonjolkan diri, nak rasa diri sebagai manusia sebenar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka penuhi rumah Allah, datang bertandang berjemaah di rumah Allah Ta'ala untuk menyatakan mereka ini hamba Allah. Rasa dekat dengan Allah SWT bila pada Ramadan. Tapi jemaah sekian, perkara ni kita selalu muhasabah. Kenapa Ramadan saja? Kenapa Rejab sekarang tak berlaku? Kenapa besok Sya'ban tak berlaku? Kenapa lepas Ramadan Syawal pun tak berlaku? Ramadan je okey. Adakah gitu cara manusia membuktikan kemanusiaan dia di hadapan Allah SWT? Yang ni yang ditempelak oleh almarhum Profesor Yusuf Al-Qaradawi. Kata beliau bahawa manusia akhir zaman ramai yang bergelar sebagai Ramadaniyun, hamba kepada Ramadan. Walhal kita dituntut supaya menjadi hamba kepada pencipta Ramadan. Pasal apa? Ramadan Allah cipta sebagai kemuncak untuk kita buktikan kita sebagai hamba Allah. Solat yang banyak pada Ramadan, tarawih 8 rakaat ke, dah banyak dah tu. 20 rakaat lagi banyak. Ada tempat buat lagi banyak pun ada. Sampai 40 pun ada. 100 pun ada. Saya pernah tuan sekian, balik Terengganu dulu, lama-lama dulu lah, telefon sahabat nak jumpa bulan Ramadan, konon-konon nak mengetih lah, konon-konon telefon agak-agak waktu sesuai lah. Dah boleh jumpa lah malam, dah 10.30.
Dia kata apa? Tak boleh. Baru 40 rakaat. Allah, sudah. Ada lagi 60. Banyak benar. Dia ada bawaan dia sendiri. Maknanya banyak. Nah, sebut jemaah sekalian, bahawa kita banyakkan solat pada Ramadan sebab rasa dekat dalam hubungan dengan Allah SWT. Tapi apa yang saya sebut tadi pada jemaah sekalian, bahawa bagi orang beriman bukan sekadar itu saja. Sepanjang masa kita membina hubungan yang paling sempurna, paling rapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan maksud solat kita yang terbaik pada sepanjang masa. Dan rumusan kepada solat terbaik ini pada jemaah sekalian ialah solat yang kita lakukan dengan maksud kita meletakkan kehinaan diri pada kemuncak dan membina hubungan kemanusiaan pada kemuncak dalam solat berkenaan. Maka asasnya ialah solat berjemaah yang kita lakukan pada sepanjang masa itu. Itulah asas dia. Kita hina diri kita, kita paut hubungan dengan manusia yang lain dalam maksud solat berjemaah. Sebab apa jemaah sekalian? Bila sebut solat berjemaah, akan ada makmum, akan ada imam. Imam seorang je. Makmum yang follow imam, dia tak kira dia siapa, tetap menjadi makmum walaupun dia membawa diri dia yang bukan biasa-biasa. Contoh kat depan ni imam. Siapa imam? Contoh anak tahfiz, umur baru 15 tahun tapi dah hafal 10 juzuk Quran. Kat depan jadi imam. Makmumnya siapa? Contoh seorang Tan Sri. Boleh tak? Okey. Ditinggalkan Tan Sri sapuk kat pagar tu. Pasal apa? Sekarang jadi makmum kepada budak muda umur 15 yang dah hafal 10 juzuk Al-Quran. Inilah diri dia. Diri hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dia buang segala apa yang dia rasa kehebatan diri dia. Sebab apa? Dia nak persembahkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sistem yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada imam, ada makmum. Makmum siapa? Siapa-siapa pun makmum. Yang sama taraf. Tak kira dia Tan Sri ke, Datuk Seri ke, dia orang tua mana ke, dia rasa dia senior sangat ke dan sebagainya, dia orang kaya ke, itu perkara lain. Sekarang dia sebagai hamba Allah Ta'ala yang hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Sebab tu akhirnya pada jemaah sekalian, siapa-siapa yang boleh lakukan perkara sebegini setiap masa berjemaah, maka dialah hamba Allah yang telah pun dapat mencapai piawaian memanusiakan manusia yang sebenar dalam konteks dia memahami maksud daripada peristiwa Isra Mi'raj tadi. Itu ceritanya pada jemaah sekalian yang ulama rumuskan kepada kita tentang bagaimana kita nak mengungkap diri kita sebagai hamba Allah Ta'ala yang memahami konsep Isra wal Mi'raj. Itu yang pertama. Yang kedua, pada jemaah sekalian, kata para ulama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala membawakan peristiwa Isra Mi'raj ini berlakunya ia pada tahun di mana Nabi SAW kehilangan dua insan yang paling baginda sayang. Pertama, Nabi kehilangan isteri Khadijah binti Khuwailid tahun tu. Kemudian pak saudara Abu Talib yang menjadi macam bapa dia sendiri, yang menjaga baginda daripada kecil sampai menjadi dewasa. Kehilangannya dua-dua pada tahun yang sama, digelar sebagai tahun duka cita. Tahun Nabi bersedih, kehilangan tulang belakang dalam perjuangan bawa agama kepada orang Mekah. Tuan-tuan puan, pada jemaah sekalian, 10 tahun kata para ulama Nabi bawa Islam kepada orang Mekah. Zaman Mekah itu 10 tahun, sebenarnya 13 tahun, maafkan saya, 13 tahun di Mekah. Nabi SAW cuma dapat kumpulkan seramai 80 orang saja yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bundarkan kurang lebih setahun dapat 8 orang. Gitu pada jemaah sekalian. Siapa yang jaga Nabi, yang support Nabi? 2 orang paling kuat tadi, isteri dan juga pakcik Nabi sendiri. Jadi di hujung-hujung dakwah itu yang kurang berjaya itu pada pandangan kita ialah kedua-duanya Allah Ta'ala ambil tahun duka cita. Dan Nabi SAW dia bukan berakhir dekat Makkah. Nabi SAW membawa agama ini dalam bentuk daulah, adanya negara untuk membawa suatu pelaksanaan hukum daripada Allah Ta'ala. Nabi SAW menjadi ketua di negara Islam Madinah. Kemudiannya lepas hijrah. Jadi kata para ulama, persiapan di sebalik kesedihan Nabi untuk menjadi ketua negara Madinah, kemudiannya Allah mulakan dengan
memberikan suatu hiburan kepada Nabi SAW dengan adanya peristiwa Isra' wal Mi'raj. Allah hiburkan Nabi SAW dengan cara menunjukkan kebesaran keagungan dia kepada Nabi Muhammad SAW. Maka yang paling asal dalam perkara ini, para jemaah sekalian, kata para ulama, untuk kita menghadapi kehidupan kita yang penuh dengan cabaran, penuh dengan dugaan, yang kita kadang-kadang diuji dengan banyak perkara. Mungkin orang fitnah kita, kan? Kita kehilangan sahabat, kita macam-macam sakit demam dan sebagainya. Antara perkara yang kita boleh jadikan sebagai jalan untuk membina ketenangan, kata para ulama, kita mencari jalan untuk mengungkap rasa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Bawa berjalan diri itu untuk kita dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah buat demikian kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi cara Allah lah yang sangat luar biasa. Pergi Mekah ke Baitul Maqdis, naik Sidratul Muntaha, tengok segala-galanya, gambaran syurga, neraka, berjumpa dengan para malaikat, berjumpa dengan para nabi dan rasul yang terdahulu dan segala-gala. Itu semua cara Allah SWT memberikan sesuatu yang Nabi SAW tak pernah fikir. Rasa kerdil, rasa hina di Mekah, tempoh yang panjang, 13 tahun, sambutan dakwah tak berjalan, orang hinanya lebih ramai daripada yang sokong, nak bunuh pun ada. Akhirnya Allah berikan bahawa semua tu kecil, tak ada apa pun. Dakwah tak berkesan, tak ada apa pun. Orang tak suka, tak ada apa pun. Orang Mekah pulaukan, tak ada apa pun. Orang Mekah yang dulunya sayang, gelar Nabi sebagai Al-Amin, bawaannya agama digelar sebagai pengkhianat, digelar sebagai pemecah belah masyarakat, digelar sebagai ahli sihir dan segalanya. Segala buruk Nabi pada masa itu. Sebab apa? Membawa Islam. Nabi Allah kata, para ulama kata apa? Allah nak beritahu tu semua kecil lah, tak ada apalah. Small matter aja. Jangan risau sangat. Sebab apa? Luar daripada itu Allah tunjuk ni dia. Allah Maha Besar. Tuan-tuan, kalau hari ni kan kita boleh tengok dalam dunia moden kita hari ni, tuan-tuan ada masa scroll bagaimana saintis buat satu pendedahan kepada kita, nak tengok betapa kita ni duduk di bumi yang sangat kerdil. Saya suka tengok tuan-tuan sekalian, ilmu astronomi kan, ilmu yang kajian pasal kehidupan alam dan sebagainya. Hari ni banyak tuan-tuan boleh cari dekat internet, banyak sangat kan. Antaranya yang saya suka tengok jemaah sekalian, dia buat sistem bagaimana kita dekat bumi ni tiba-tiba naik makin ke atas, keluar bumi pergi naik sampai ke luar daripada bumi, ke planet yang lain, akan maknanya makin lama makin jauh ke depan, bertemu dengan macam-macam yang jauh lebih besar pada bumi, sampai akhirnya jemaah sekalian, bumi kita tak nampak dah, hilang, keluar daripada galaksi kita, bumi tak ke mana-mana dah. Jadi akhirnya jemaah sekalian, kita rasa ya Allah, bumi yang kita duk sekarang ni, duk banggakan ini yang besar, yang hebat, tak ada apa dah. Naik ke angkasa raya, hilanglah segala-galanya, tidak ada apa. Jadi para jemaah sekalian, bayangkan Nabi SAW Isra' wal Mi'raj, itulah keadaannya. Duduk di Mekah, tak ke mana pun, di Mekah aja 13 tahun, berdepan dengan musuh yang dirasakan musuh berkenaan itu hebat. Ada segala-galanya, Abu Lahab ada segala-galanya, ada tim dia, ada geng dia, duk ugut Nabi, nak bunuh Nabi, kekuasaan segalanya ada pada dia. Nabi berdepan dengan cabaran manusia yang Nabi rasa dia tu hebat. Tapi Allah tunjukkan bahawa yang rasa hebat Abu Lahab tadi tak ada apa pun. Bukan setakat dia tak nampak, bumi pun tak nampak. Mekah memang lama tak nampak dah. Bila naik ke angkasa raya, tempat yang jauh lebih besar daripada apa yang berada di bumi itu sendiri, di Mekah Al-Mukarramah. Membawa maksud pada jemaah sekalian, kata para ulama, bahawasanya bila mana kita meneroka keciptaan Allah SWT yang Maha Agung, akhirnya musuh-musuh yang bermusuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bermusuh dengan Islam, kita rasa apa? Tak ada apa pun, kecil je, kerdil je. Sekarang dia nak action, dia nak berlagak lah kat bumi ni sebab dia rasa dia ada kuasa. Tapi sebenarnya kuasa dia itu tersangat kerdil dibandingkan dengan kuasa yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa para jemaah sekalian? Untuk, kata para ulama, Nabi SAW dipersiapkan jiwa raga yang besar, hati yang besar, impian yang besar,
untuk apa? Membina negara Islam Madinah tahun depan. Sebab Isra Mi'raj berlaku pada setahun sebelum hijrah. Tahun depan hijrah ke Madinah, bina sebuah negara baru. Nabi jadi presiden kat sana. PM1 lah, bukan PM10. PM1 kat sana. Di Madinah Al-Munawwarah. Dengan penuh impian, gagasan, wawasan membawa kepada akhirat. Hilanglah kat dunia ni benda-benda macam tu. Yang Abu Lahab yang degil buat di Mekah, Nabi tak pandang dah. Tak ada apa, tu kecil je. Pasal apa? Allah tunjukkan bahawa Allah nak bawa kita ni sebenarnya di akhirat besok kembali kepada Dia dalam kehidupan yang jauh lebih besar daripada kehidupan dunia yang sangat hina sekarang. Itu persiapan yang Allah tentukan untuk Nabi SAW mesti peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi akhirnya pada jemaah sekalian, dengan cara itu, kata para ulama, Nabi pun rasa sangat bersedia dengan yang apa yang telah tunjukkan itu untuk memimpin sebuah negara baru, negara Islam Madinah. Meninggalkan segala kehinaan, segala cacian dan segalanya yang kerdil yang berlaku di Makkah Al-Mukarramah. Sebab itu pada jemaah sekalian, Nabi SAW berjaya di Madinah membina gagasan, wawasan yang jauh melangkaui pemikiran mereka yang berada di Makkah Al-Mukarramah. Antaranya pada jemaah sekalian, kalau kita baca sirah, Nabi SAW dihadapkan dengan satu ujian yang mana Nabi SAW nak kembali semula ke Makkah untuk menunaikan umrah, menunaikan haji, maksud saya pada tahun 6 Hijrah. Dihalang oleh mereka yang datang daripada Makkah, di mana di Hudaibiyah. Ini cerita bagaimana cabaran yang datang daripada mereka yang rasa mereka itu hebat, mereka tak beriman kepada Allah SWT. Musyrikin Makkah halang di Hudaibiyah. Tuan-tuan, perempuan yang pernah sampai tanah suci tahulah, daripada Madinah tu nak ke Makkah Al-Mukarramah, sampai Hudaibiyah ni dah nampaklah Makkah ni, dah dekat sangat dah. Tiba-tiba dihalang, tak boleh masuk Makkah, suruh balik semula ke Madinah. Ibarat tuan-tuan kalau kata macam inilah, daripada KL, Lembah Kelang ni nak ke Kota Baru Kelantan, sampai di mana, contohlah di Ketereh, bukan Kertih Ketereh Kelantan lah. Sampai Kota Baru dah, cuma tak nampak je tahun Kota Baru tu lagi. Sampai-sampai orang sana kata apa? Balik semula, jangan masuk Kota Baru, balik semula. Tuan bayangkan, punya jauh nak balik semula, tak dibenarkan masuk. Pasal apa? Geng jahat sedang menguasai Kota Baru, contoh. Samalah, geng jahat menguasai Makkah. Nabi nak masuk tak boleh. Dihalang di mana? Di Hudaibiyah. Kalau halang awal-awal keluar Madinah tu boleh tahan lagi, tak jauh berjalan, dah sampai dah tak boleh, kena patah balik. Nak sebutnya bahawa jemaah sekalian, kesan Isra Mi'raj, Nabi berjiwa besar. Yang menghalang ni siapa? Yang berjiwa kecil. Dia rasa apa? Dengan dihalang tu, Nabi gagal. Down lah, lain macam, putus harapan. Nak masuk Mekah tak boleh, suruh balik semula. Memang betul tuan-tuan perempuan pada jemaah sekalian, sahabat menggelupuh, memang marah. Mau tak marah? Kalau hari ni tak apa, naik kenderaan jentera tu yang bandu kita, yang bawa kita, kita penat pun. Walaupun jauh perjalanan, kita tak penat. Dulu kita penat, Nabi SAW penat, mengenderai unta, kuda, berhari-hari di padang pasir, dalam panas terik, sampai-sampai nak masuk tak boleh. Pasal apa? Dihalang mereka yang berjiwa kerdil, yang masih menguasai Makkah. Dirasa Nabi itu macam dulu juga, akan mengalah, akan rasa hina diri dan sebagainya. Sedangkan kata para ulama, Nabi SAW dah dipersiapkan oleh Allah Ta'ala untuk rasa jiwa itu besar. Benda macam itu kecil je. Akhirnya berlaku jemaah sekalian, Nabi terima. Tak apa, balik pun baliklah, tak ada masalah. Dengan syarat-syarat yang mereka tetapkan. Syarat apa dia? Orang Mekah yang pergi ke Madinah, wajib untuk mereka dibenarkan balik semula ke Mekah. Unfair. Sebab apa? Orang daripada Madinah yang pergi ke Mekah tak boleh balik semula ke Madinah, kekal duduk di Mekah sampai mati. Jadi para sahabat lihat benda macam ni perjanjian yang tidak adil, yang berat sebelah, yang dibuat oleh orang Mekah yang semacam nak menghina Nabi SAW, nak menyekat perjuangan Islam yang baru berusia 6 tahun pada masa itu di bumi Madinah. Tapi seorang balik jemaah sekalian, Allah dah persiapkan Nabi dalam Isra Mi'raj berjiwa besar. Sakat macam tu punya halangan tak ada apa, Nabi terima aja.
dengan tenang, dengan jauh pandangan. Akhirnya apa berlaku jemaah sekalian? Rupa-rupanya orang Madinah pergi ke Mekah tak boleh balik. Mereka menjadi duta untuk bagi pihak Madinah membawa Islam kepada orang Mekah untuk bersiap siaga menyambut Nabi yang nak masuk Mekah 2 tahun kemudian. Manakala orang daripada Mekah yang pergi ke Madinah wajib balik semula ke Mekah, juga menjadi duta kepada orang Mekah yang mereka balik bawa cerita, orang Madinah bagus, luar biasa hebat. Nabi SAW pemimpin yang terbaik, PM yang nombor 1 paling baik sekali. Cerita ini jemaah sekalian menyebabkan akhirnya orang Mekah ini berada dalam keadaan terima baik Islam yang Nabi SAW bawa. Akhirnya tahun 8 Hijrah berlakulah Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah dengan jiwa besar Nabi SAW yang Allah persiapkan menerusi peristiwa Isra' Mi'raj tadi. Akhir berlaku jemaah sekalian, akhirnya satu Mekah itu jatuh ke tangan Nabi SAW dan para sahabat Islam semua sekali. Tengok. Sebab apa? Sebab Nabi tak kalah dengan tekanan yang datang daripada musuh yang rasa mereka berkuasa. Walaupun mereka kerdil pada jemaah muslimin dan muslimat sekalian. Jadi kata para ulama, itu di antara persiapan yang Allah berikan kepada Nabi SAW dalam episode Isra' Mi'raj untuk membawa cabaran, membawa Islam kepada dunia, kepada masyarakat, bermula di kota Madinah dalam tempoh yang singkat 10 tahun. Dan akhirnya Nabi SAW pada jemaah sekalian juga membina para sahabat yang menyambung tugas baginda selepas baginda wafat, untuk akhirnya para sahabat kemudian membawa dakwah Nabi SAW sehingga menguasai 2/3 dunia. Gitu. Hasil daripada mana? Daripada Isra' Mi'raj yang Allah dah tunjukkan segala-galanya itu, untuk akhirnya Nabi dan para sahabat rasa kuat, rasa ada Allah, rasa bertemankan Allah, dan rasanya musuh itu tidak ada apa-apa kesan bagi mereka. Bila diangkatnya Allah, maka akhirnya segala kebesaran, kemuliaan mengiringi perjalanan mereka pada jemaah sekalian, untuk akhirnya mereka berada dalam keadaan mampu membawa Islam kepada masyarakat. Berjaya akhirnya. Maka rumusan bagi kita pada jemaah sekalian, kata para ulama, dalam kita menjadikan diri kita sebagai hamba Allah Ta'ala yang beriman kepada Allah SWT dan dalam masa yang sama membawa tanggungjawab dakwah, kita jangan pernah rasa kecewa dengan tentangan, dengan halangan, dengan kepayahan yang datang kepada kita, yang dibawa oleh musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf sebut sama ada orang yang tak beriman ataupun orang yang munafik, itu ancaman kecil. Contoh tuan-tuan perempuan pada jemaah sekalian, kita bawa agenda agama di rumah Allah, nak cari jemaah dah payah dah, nak bina syiar juga payah. Tiba-tiba syiar dibina, dikekang lagi. Macam itu kan ada isu itu hari kat sini dan tempat lagi. Isu apa? Azan ke, kuliah macam ni ke, tak boleh keluar, dia punya sound bunyi dia. Ada orang marah, orang tak berkenan. Orang yang faham jemaah sekalian, alah small matter je, tak boleh, tak apa, ikutlah sekejap, lepas tu lawan balik. Macam itulah kita beriman ni. Sebab kalau kita kalah dengan ancaman-ancaman daripada mereka yang tak beriman, yang tak faham, kita akan jadi lemah. Tak payah lemah jemaah sekalian, kita kena kuat. Kita kena kuat. Sebab apa? Kita ada Allah Ta'ala. Mereka tu hina sebab tak ada apa pun. Jadi tuan-tuan samalah. Kepayahan demi kepayahan dan segalanya itu sesuatu yang kecil bila mana kita faham kita ada Allah yang maha segala-galanya. Dia akan bantu kita dengan cara yang di luar daripada pemikiran kita. Tak faham kadang-kadang, tak nampak, tapi ada. InsyaAllah, sebab Allah tu ada. Adanya dia dengan maha segala-galanya. Termasuk anak-anak lah, tahfiz, rasa payah nak mengaji, nak menjadi anak muda yang dekat dengan Allah Subhanahu Taala, kan? Yang tinggalkan dunia anak-anak muda macam orang lain juga, kan? Nak bina diri di sini, nak menghafal Quran, tak boleh main lato-lato, tak boleh kat sini, kan? Gitu. Itu semua pengorbanan, rasa payah. Alah, kecil tu, apalah sangat lato tu, tinggal je lah. Yang penting dapat hafal Quran. Rasa jiwa tu besar. Sebab apa? Dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ada anak muda macam anak-anak ni yang boleh duduk macam ni kalau tak kerana join tahfiz, kan? Sepanjang masa di rumah Allah,
di surau, sepanjang masa pegang Quran, sepanjang masa baca Quran. Allah, usia masih muda, belasan tahun, tapi sangat rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masa ni nak merasai kehebatan Allah Subhanahu wa taala, dan tak rasa apa pun yang ditinggalkan itu. Tak rasa kecewa pun, kan? Tak dapat main latu-latu, tak dapat pegang handphone, tak dapat TikTok, ke rasa sedih? Sedih. Ada apalah, okey je, small matter. Kan? Itu dunia yang sementara. Hari ni orang main latu-latu, besok tinggal dah main lain pula. Jadi benda itu sementara, dia fana, dia akan hilang. Kita nak yang kekal abadi, dapat bermain dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita nak sebenarnya. Jadi bermula sekarang. Bermula sekarang perjalanan ke arah itu sebenarnya. Jadi para jemaah sekalian, itu dua perkara besarlah saya boleh sebutkan dalam pertemuan malam ini yang ulama mengungkapkan kepada kita tentang bagaimana Isra' wal Mi'raj itu memberikan satu nilai yang sangat luar biasa bagi Nabi SAW untuk membawa Islam sampai kepada kita pada hari ini. Dan kita menikmati Islam pada hari ini para jemaah sekalian antara lain digerakkan oleh pengalaman Nabi SAW mengharungi jalan hidup Isra' wal Mi'raj yang sangat luar biasa yang Allah persembahkan pada baginda. Dan kita akhirnya pada jemaah sekalian pada hari ini sentiasa mengungkapkan perkara yang sama, kita mengambil pengajaran, kita berbicara, kita bercakap, kita bawa dalam bentuk ceramah, forum dan sebagainya untuk apa? Mengungkap rasa kita benar-benar beriman kepada Allah SWT, antaranya dengan sebab adanya Isra' wal Mi'raj. Bukan sekadar bercerita, tapi kita membawa nilai pengajaran yang terbaik untuk kita supaya akhirnya dengan sebab Isra' Mi'raj iman kita makin kukuh, amal kita, takwa kita makin baik. Sekarang bulan Rejab, dah sebut tadi dah, kita nak mendaki sampai ke bulan Ramadan. Jadi Isra' Mi'raj berlaku bulan Rejab supaya akhirnya masuk Syaban kita makin baik daripada Rejab, berkemuncak kita baik pada bulan Ramadan Al-Mubarak Al-Karim insya-Allah. Gitulah harapan kita bersama daripada peristiwa Isra' Mi'raj yang Allah jadikan sebagai teras keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala wa alam. Jadi pada jemaah sekalian, saya kira cukuplah sekadar itu untuk sedikit perkongsian sekitar perkara yang memberikan pengajaran yang tidak sedikitlah kepada kita dalam kita sama-sama menjadikan pengalaman Nabi SAW di Isra' dan di Mi'rajkan itu untuk mengukuhkan lagi iman kita dan menumbuhkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita sentiasa menjadi mukmin muttaqin yang terbaik pada sepanjang masa dan berkemuncak baiknya itu pada saat kita dijemput kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah insya-Allah. Wallahu ta'ala wa'alam. Jadi saya kira cukup sekadar itu untuk perkongsian malam ini. Mohon maaf anda bicara yang tidak tepat, dalam kelemahan yang banyak pada saya mohon maaf banyak-banyak. Tapi andai ada pengajaran, perkara baik yang tuan-tuan perempuan dapat kutip daripada perkongsian tersebut, ambillah sebagai satu pemberian dan hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalikan ucapan syukur, terima kasih yang paling banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala wa alam. Insya-Allah kita ketemu lagi pada pertemuan akan datang, kembali kita memperhalusi kitab Taubat dan Liku-likunya dalam kuliah untuk bulan Mac akan datang insya-Allah. Belum Ramadan lagi kan? Belum lagi insya-Allah jumpa baliklah bulan depan dalam kuliah kitab Taubat dan Liku-likunya. Wallahu taala wa alam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.